pelajar, hari ini kita bertemu lagi dalam slot matematik peringkatan 1. Okey, kita masih meneruskan lagi bab 13 iaitu teorem Pythagoras. Okey, cikgu harap kamu dah melihat video sebelum ini berkaitan cara-cara mendapatkan cara-cara untuk mengenal pasti sisi menegak, sisi mengufuk dan hipotenus. Okey, so hari ini kita akan mencari nilai sisi dengan menggunakan formula teorem Pythagoras. Ni cikgu telah melukiskan satu segitiga bersudut tegak yang mana cikgu dah labelkan A sebagai sisi menegak, B sebagai sisi mengufuk dan C sebagai hipotenus. Ingat ya anak-anak, ingat ya murid-murid. Okey, hipotenus adalah sisi yang paling panjang dan cara nak mengenalnya ialah mesti bertentangan dengan bucu 90 darjah. Okey. Ini hipotenus. Okey. Sebelum kita meneruskan lagi, cikgu akan perkenalkan kepada kamu formula teorem Pythagoras. Formula teorem Pythagoras adalah satu yang basic. Okey, tetapi sebelum tu cikgu percaya kamu dah tahu cara untuk menyelesaikan menggunakan persamaan linear yang telah kamu pelajari. Okey, so sekarang cikgu tunjukkan rumus teorem Pythagoras ya. Okey, dia bermula dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, cikgu ulang. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, so para pelajar tak perlu risau kerana daripada rumus yang diberikan ini, cikgu akan olah dia menjadi 3 rumus yang mana kamu boleh membezakan dan boleh menggunakan mengikut kesesuaian soalan. Sini cikgu telah meletakkan rumus asas teorem Pythagoras. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, sebagaimana yang cikgu cakap tadi, cikgu akan olahkan rumus ini menjadi 3 rumus yang boleh digunakan mengikut keadaan. Okey, jika soalan memerlukan kamu untuk mendapatkan atau mencari nilai A, kita boleh menggunakan A sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Cikgu ulang. Jika soalan mengkehendakkan kamu untuk mencari nilai A, kita boleh menggunakan A sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Manakala jika soalan memerlukan untuk kamu mencari nilai B, kamu mesti mulakan formula dengan huruf B sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okey, untuk cari nilai B, B sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okey. Dan ini special sikit untuk mendapatkan nilai C. Tengok ya. Kita bermula dengan C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kenapa dia special? Kerana operasi di sini adalah tambah. Senang saja nak ingat. Untuk dapatkan C, dia perlu tambah. Untuk dapatkan A dan B, C itu perlu tolak. C perlu tolak. Okey, harap para pelajar boleh ingat ketiga-tiga formula ubahan ini. Jika tidak mengingat tiga-tiga formula ubahan ini, tidak mengapa. Cukup hanya para pelajar mengingat A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Akan tetapi para pelajar perlulah tahu untuk menggunakan penyelesaian menggunakan persamaan linear. Cikgu telah menyenaraikan ketiga-tiga formula ubahan untuk memudahkan para pelajar memilih mana satu formula yang boleh digunakan. Cikgu akan mulakan dengan satu soalan untuk mendapatkan sisi yang dikehendaki.
Okey, sebagaimana yang kamu boleh lihat pada segitiga bersudut tegak ini, cikgu telah memberi nilai bagi cikgu telah memberi nilai bagi sisi menegak 5, hipotenus 13 dan X bagi sisi mengufuk. Anda perlu mengenal pasti yang mana X itu merupakan A, B ataupun C. Kamu kena kenal pasti dulu ya. Okey, so di sini X ini merupakan B. Okey, X ini merupakan B. Okey, macam mana kita tahu B? Sebab sebelum tadi kita dah mula-mula tadi cikgu dah tunjukkan A, B, C terletak di mana. Okey, jadi kita akan menggunakan formula B. Jadi kita tulis sahaja B sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak A kuasa 2. C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okey, kita dah tahu dah nilai C 13. Okey, masih lagi berada di bawah punca kuasa yang besar 13 kuasa 2 tolak A. A itu 5 kuasa 2. Okey, kita akan kira sama-sama. Okey, buka on your calculator. Masih lagi di bawah punca kuasa. Okey, cara nak menekan punca kuasa 2, kita ambil kalkulator. Okey, kita tekan 13 kuasa 2. Okey, dan tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat nilai 169. Tulis di sini 169. Begitu juga untuk 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 sama dengan, kita akan dapat nilai 25. Okey, masih lagi mengekalkan punca kuasa dan anda perlu selesaikan 169 tolak 25 sama dengan, anda akan dapat 144. Bila dah dapat jawapan tunggal macam ni, barulah anda menggunakan punca kuasa. Okey, macam mana nak tekan punca kuasa? Okey, di sini punca kuasa. Okey, punca kuasa 144 dan sama dengan, kita akan dapat 12. Jadi, jawapan bagi nilai B dan B itu ialah X ialah 12. Cikgu ulang, jawapan bagi nilai X itu ialah 12. Ke soalan kedua, cikgu telah melukis segitiga bersudut tegak seperti ini. Okey, dapat tak kamu kenal pasti mana satu A, mana satu B dan mana satu C? Ingat ya murid-murid? Okey, cara untuk menentukan nilai C telah diulang banyak kali. Jadi cikgu akan ulang lagi. Okey, cara untuk dapatkan C ialah dia mesti bertentangan dengan bujur 90 darjah ini. So, ini adalah C. Dan nombor 3 itu ialah B. Kerana ia sebenarnya terletak sebagai sisi mengufuk. Okay, dan yang tidak diketahui di sini, X merupakan sisi bagi sisi menegak. Okey? So, bila sisi menegak, kita akan menggunakan formula A. Bila sisi menegak, kita akan menggunakan formula A. Jadi, kita akan tulis formula A. A sama dengan punca kuasa C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita gunakan formula A. Jadi, kita dah tahu nilai C iaitu 5. Masih lagi di bawah punca kuasa 5 kuasa 2 tolak B. B itu 3. 3 kuasa 2. Jadi, seperti soalan sebelum tadi, dengan menggunakan kuasa 2 pada kalkulator, kita tekan 5 kuasa 2 sama dengan, kita akan dapat 25. Dan 3 kuasa 2 sama dengan 9. Masih lagi mengekalkan punca kuasa, kita
kita perlu menolakkan 25 tolak 9 sama dengan 16. So kita dah dapat satu jawapan tunggal di sini, barulah kita boleh menggunakan punca kuasa 2. Tekan pada kalkulator kamu, punca kuasa 16 sama dengan. Jadi kita akan dapat nilainya 4. Kita akan dapat nilainya 4. Jadi murid-murid, nilai 4 itu merupakan nilai A dan A itu merupakan X. X itu ialah sisi menegak. Okey, soalan ketiga pula. Okey, cikgu adjust sikit cara melukis segitiga bersudut tegak. Okey, cikgu arahkan ke sini pula. Okey, seperti biasa, mula-mula bila kamu jumpa soalan mesti kena pastikan mana satu A, B dan C. Okey. Cara nak menentukan C, cikgu dah ajar, mesti bertentangan dengan pucuk. So ini adalah C. Kebetulan C pula merupakan suatu nilai yang tidak diketahui. Jadi kita boleh decide lah. Ke sisi menegak merupakan 6A. A. Dan sisi mengufuk merupakan 8 B. Okey, jadi para pelajar dah tahu kan nak guna formula yang mana? Jadi kita akan menggunakan formula C. Kita tulis formula C. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan nilai A itu 6 tambah nilai B itu 8. Okey, specialnya untuk dapat C, seperti cikgu cakap tadi, ia menggunakan operasi tambah. Jadi kita akan menggunakan kuasa 2 dahulu. 6 kuasa 2 sama dengan, masih lagi di bawah punca kuasa ya, 36 tambah 8 kuasa 2 dapat 64. Okey, kita tambah dahulu ya. Pelajar tidak digalakkan menggunakan punca kuasa 2 dahulu. Kamu mesti selesaikan jawapan di bawah dahulu. 36 tambah 64. Kita akan dapat punca kuasa 100. Bila dah dapat satu jawapan tunggal, anda baru dibenarkan menggunakan punca kuasa 2. Punca kuasa 100, kita akan dapat nilai 100. Jadi para pelajar, 100 itu merupakan nilai C. Nilai C itu ialah nilai X. Okey, mudah bukan? Okey, sekiranya anda tahu mana satu A, B dan C. Semudah A, B, C. Okey, lepas ni cikgu akan bagi latihan di akhir video ini dan harap para pelajar dapat menyalin soalan-soalan tersebut. Nota-nota ini boleh disalin sekiranya perlu, dan bagi para pelajar yang telah mendapat salinan fotostat daripada cikgu, tidak perlu menyalin nota, hanya meneruskan latihan-latihan yang akan dikemukakan selepas video ini. Okey para pelajar, kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Bye.